الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب التمييز. قال: التمييز هو الاسم المنسوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. Baik, bab tamyiz. Masih lagi dalam perbicaraan mansubat. Baik, masih lagi dalam perbicaraan mansubat, iaitu dalam bab tamyiz. Jadi semalam kita mengaji babul hal, hari ini kita mengaji bab tamyiz. Baik, apa beza tamyiz dengan hal? Jadi hal, kalau kita tengok dia punya takrif dia, al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat, iaitu isim yang mansub yang menerangkan apa yang tidak nyata daripada kelakuan, daripada apa ni, hayat. Adapun tamyiz, al-ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal zawat, isim yang mansub yang menerangkan apa yang tidak jelas daripada zat, daripada zat, zawat daripada zat-zat. Dan ada satu lagi daripada nisbah. Dalam dia akan sebut, dia tak sebut di sini minaz zawat wan nisab, tapi dia dari dalam contoh dia datangkan contoh tamyiz nisbah. Baik. Jadi nak menerangkan zat-zat yang tidak nyata, yang mana yang tidak jelas. Jadi zat yang tidak jelas, contohnya apa ni, dia datang selalunya selepas, antaranya datang selepas adat. Ini contoh kita bagi, ishtaraitu 20. Kalau anda cakap aku telah memberi 20, berarti anda senyap. Baik, 20 apa? 20 buku ke? 20 apa ni, air ke? 20 rumah ke? Jadi dia tidak jelas. Zat apa yang 20 apa ni? Apa 20 apa yang dibeli? Jadi anda akan datangkan 20 kitaban. Jadi kitaban ni tamyiz, dia menjelaskan 20 tu. Dia menjelaskan 20 tu. Apa yang dimaksudkan dengan 20? Jadi aku telah membeli 20, yakni 20 buah kitab. Jadi kitaban tu tamyiz. Tamyiz dengan mana mumayyiz. Tamyiz dengan mana mumayyiz. Ini pun babu tamyiz ai tamyiz dengan mana al-mumayyiz. Sebab tamyiz tu dia menerangkan. Dia mufassir, dia menerangkan. Adapun yang 20 tu, itu nama dia mumayyaz, yang diterangkan. Itu istilah lah kalau jumpa dalam kitab, apa tu istilah yang digunakan oleh ulama nahwu. Kalau kita tengok dalam kitab apa ni, dalam hasyiah contohnya, dia akan terangkan tamyiz dengan mana al-mumayyiz. Contoh, dia bagi contoh, kita tengok ni dalam apa ni, matan dulu secara ringkas.
Nahwu qaulika, seperti kamu kata tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba ni apa kata mencurah-curah. Mencurah-curah Zaid. Apa dia mencurah-curah daripada Zaid? Air liur dia ke? Air mata ke? Lepas tu dia datangkan araqan, iaitu peluh. Mana peluh dia mencurah-curah. Ini apa ni, tamyiz nisbah. Yang ni tamyiz nisbah. Tamyiz, cuma dalam contoh didatangkan kedua-dua sekali, tamyiz nisbah dengan tamyiz apa ni zat. Nanti kita akan tulis dekat papan putih pembahagian tamyiz. Ada dua, satu tamyiz nisbah, satu tamyiz zat. Cuma dalam contoh ni dia campur. Dan apa ni, dia tidak teratur. Dia datangkan tamyiz nisbah, lepas tu tamyiz zat, lepas tu datangkan tamyiz nisbah balik. Di tasabbaba Zaidun araqan. Jadi tasabbaba Zaidun, kan ada nisbah tu. Ada nisbah tasabbub. Dalam tasabbaba ada makna tasabbub, dinisbahkan kepada Zaid. Tapi tak jelas nisbah tu, yang terpancar ataupun yang mencurah-curah. Apa dia yang mencurah-curah? Datangkan tamyiz araqan. Jadi araqan tu jadi tamyiz. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Tafaqqa' ni penuh. Penuh oleh Bakrun. Bakrun ni anak unta, bukan nama orang, anak unta. Telah penuh oleh anak unta tu. Penuh apa dia? Syahman, lemak. Nak kata anak unta ni gemuk. Penuh dengan apa ni, lemak. Jadi syahman tu jadi tamyiz. Wa taba Muhammadun nafsan. Dan baik Muhammad. Baik apa dia? Baik percakapan dia ke? Baik apa ni, diri dia ke? Baik tulisan dia ke apa ke? Jadi tak jelas apa ni nisbah apa ni tib kepada Muhammad tu. Jadi didatangkan tamyiz nafsan. Yang ni baik diri dia, nisbah diri. Kalau apa ni orang tua-tua terjemah apa, baik Muhammad tu nisbah diri. Itu menunjuk kepada tamyiz nisbah. Taba Muhammadun nafsan. Tiga-tiga tu semua tamyiz nisbah. Sekarang ni baru nak masuk tamyiz zat. Contoh bagi tamyiz zat. Washtaraitu 20 kitaban. Aku telah membeli akan 20. 20 apa dia? Datangkan tamyiz kitaban. Ini 20 kitab. Jadi kitaban tu dia jadi tamyiz. Wa malaktu 90 na'jatan. Aku telah memiliki 90 biri-biri. Jadi kalau dia berhenti setakat malaktu 90, aku telah membeli 90. 90 apa? Apa yang dia beli? Boleh jadi dia beli unta, boleh jadi dia beli lembu, boleh jadi dia beli kambing, boleh jadi dia beli kerbau. Jadi tak jelas. Jadi tamyiz ni datang tujuan dia menjelaskan apa yang tidak jelas. Sama ada nisbah ataupun apa nizat. Itu dua contoh. Ishtaraitu 20 kitaban wa malaktu 90 na'jatan. Ini contoh bagi tamyiz nisbah apa nizat. Dan yang belakang ni, contoh lagi dua ni, ini tamyiz nisbah balik. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu, nisbah ayah. Maksudnya nisbah ayah. Ini nisbah ayah kamu, apa ni, dengan ayah kamu, dengan ayah Zaid lebih mulia. Zaidun akramu minka aban. Wa ajmalu minka wajhan. Dan lebih cantik daripada kamu. Lebih cantik apa? Tangan, kaki, badan, rupa. Wajhan. Datang wajhan tamyiz, menjelaskan nisbah cantik itu. Nisbah cantik itu adalah nisbah pada muka. Boleh ya? Baik. Wa aqulu, kata syarah, litamyizi fil lughati ma'nayan. Bagi tamyiz pada lughat ada dua makna. Al-awwal at-tafsiru mutlaqan. Dengan mana tafsir?
mutlaqan, semata-mata tafsir. Taqulu mayyaztu kadza turidu annaka fassartahu. Kalau dia cakap mayyaztu kadza, maksudnya fassartuhu. Dengan mana tafsir? Sebab tu di tamyiz juga antara nama lain dia disebut sebagai mufassir dan juga tafsir. Tamyiz dikenali juga sebagai tafsir. Dikenali juga sebagai mumayyiz dan dikenali juga sebagai mufassir. Dikenali juga sebagai tabyin dan dikenali juga sebagai al-mubayyin. Semua sama Mubayyin yang menerangkan. Tafsir, mufassir, mumayyiz, itu nama-nama dia lah. Taqulu mayyaztu kadza turidu annaka fassartahu. Kamu kata mayyaztu kadza. Maksudnya apa yang kita masukkan daripada perkataan tu? Masturidu annaka fassartahu. Kamu telah tafsirkan, telah jelaskannya. Wathani, maksud dia faslu ba'dil umur an ba'din. Menceraikan ataupun mengasingkan sebahagian perkara daripada sebahagian perkara. Contohnya kamu cakap mayyaztul qaum, aku telah tamyizkan kaum. Apa maksud dia? Turidu annaka fassalta ba'dhum an ba'din. Ni ramai. Ana bezakan, ana perasingkan. Sebahagian ana letak sini, sebahagian ana letak sini. Maksudnya mayyaztul qaum. Ada pen banyak ni. Pen-pen banyak. Lepas tu nak perasingkan, ni tak sini, ni tak sini, ni tak sini. Jadi nak kata apa ni? Mayyaztu al-qalam. Itu dalam bahasa Arab. Dengan mana nak menceraikan sebahagian daripada sebahagian. Macam nantilah di akhirat nanti orang berdosa dia ditamyizkan daripada orang beriman. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazu, daripada kalimat itulah. Maknanya dia rasingkan. Dia berdosa tempat lain. Dia berbeza. Buka ni, buka lima ni slow sikit. Ni. Buka slow. Okey. Baik. Kemudian dia kata wa tamyizu fi istilahin nuhah, dan tamyiz pada istilah ulama-ulama nahwu ibaratun 'anil ismi as-sarihil mansubil mufassir liman bahama minadz zawati awin nisabi. Tamyiz pada istilah ulama nahwu adalah ungkapan. Satu ungkapan bila disebut tamyiz maka ia adalah satu ungkapan mengenai isim yang soreh. Isim yang soreh. Kenapa disebut isim yang soreh? Sebelum ni sebut isim saja dekat hal. Sini disebut isim yang soreh. Sebab tamyiz tidak ada isim muawwal. Dia isim soreh. Kalau semalam kita dah tengok isim ada soreh, ada muawwal, bisoreh. Ni tak ada. Dekat tamyiz isim yang soreh. Al-mansubu, yang mansub isim tersebut. Al-mansubi, al-mufassiri, yang mansub isim tersebut, dan isim tersebut al-mufassir, yang menerangkan liman bahama minaz zawat awin nisab, dan menerangkan apa yang tidak jelas ataupun tidak nyata daripada zat-zat ataupun nisbah. Boleh bahagikan kepada dua. Tamyiz zat dengan tamyiz an-nisbah.
Jadi tamyiz terbahagi kepada dua, tamyiz az-zat dengan tamyiz an-nisbah. Dan tamyiz az-zat ni juga dikenali dengan tamyiz mufrad. Jadi disebut tamyiz mufrad maksudnya tamyiz zat. Dan tamyiz nisbah dikenali juga dengan tamyiz jumlah. Sebab tamyiz nisbah dia menerangkan jumlah yang tidak jelas sebelum dia. Sebelum dia adalah jumlah. Adapun tamyiz zat dikenali sebagai tamyiz mufrad sebab sebelum dia adalah mufrad, isyrin. Dia adat, isyrin, semualah yang nombor-nombor, ukuran-ukuran, timbangan, semua tu. Jadi semua tu mufrad, dia bukan jumlah. Dia satu satu isim yang tidak jelas kemudian ditamyizkan, dijelaskan. Jadi dinamakan tamyiz zat ataupun tamyiz mufrad. Adapun tamyiz nisbah sebelum dia yang tak jelas tu adalah jumlah. Sebab tu dinamakan tamyiz jumlah. Baik. Jadi dua lah. Kita bagikan apa dia tamyiz zat ma'rafa'ah enam pemuda hada min mazkuri qablahu mujmal al-haqiqah. Baik ya, tengok dulu. Apa dia tamyiz az-zat? Tamyiz zat ni apa dia? Iaitu apa? Iaitu tamyiz yang mengangkat ibham, yang mengangkat ketidakjelasan pada isim yang disebut sebelumnya. Yang mana isim tersebut yang yang mujmalil haqiqah. Isim tersebut yang pada hakikat dia tu ijmal, maknanya yang tak disebut secara terperinci. Contoh dia, Ishtaraitu 20 kitaban, aku telah membeli 20. Ni isim yang mazkur sebelum dia. Ini tamyiz. Tamyiz adalah tamyiz zat, apa yang mengangkatkan isim yang disebut sebelum dia. Yang hakikat dia tu mujmal. Yang hakikat dia tu mujmal. Bukan mujmal dia punya apa? Takrifan mujmal ni. Yang hakikat dia tu kita kata ada ibham. Ishtara tu 20. Aku telah membeli 20. 20 apa? Jadi tak jelas. Jadi dia datangkan kitab ni, dia jadi tamyiz. Dialah yang menjelaskan 20 ni apa dia. Dia mengangkatkan ibham, ketidakjelasan pada 20 tu.
Contoh lagi, ishtaraitu ritlan, aku telah membeli satu retail. Sudah pakai lagi retail. Anda tak tahu dia punya berapa dia punya jumlah. Tapi kalau kata retail, berapa? Apa dia yang retail tu? Zaid ke? Ataupun selain daripada Zaid ke? Jadi kita datangkan Zaid ni jadi tamyiz. Tamyiz ni dah menjelaskan ketidakjelasan ritlan kat sebelum dia, isim sebelum dia. Maksud dia kata ma rafa'a ibhal masmin madhkurin qablahu. Yang isim tu mujmal al-haqiqah. Yang ni pula irdaban. Irdaban tak tahu dia punya berapa, nak dobek 12 kilo. Nak dobek 12 kilo. Irdaban ni satu nama lah, nama timbangan dalam apa ni yang digunakan. Tapi kalau kata 12 kilo sekalipun, kalau jumlah ikut kilo, niat dululah pakai. Tak tahu dah dipakai lagi ke tak. 12 kilo apa? Jadi kita datangkan kumhan sebagai tamyiz. Dia menerangkan 12 kilo tersebut, apa dia 12 kilo tu. Terang kita dalam kumhan. Yang ni apa? Kumh gandum. Jadi dia tamyiz ni ya'ti ba'da a'dad wa ya'ti ba'da al-awzan. Ini mudah kan? Ya'ti ba'da al-makilat, dan juga ya'ti ba'da al-misahat. Ini satu dulu. Ini mudah. Dia semua dia berkaitan ukuran. Dia berkaitan dengan ukuran. Sama ada ukuran tu yang ditimbang ataupun yang tidak ditimbang. Jadi bila dia datang, dia tu tak jelas. Maka kita akan datangkan tamyiz selepas dia. Tamyiz selepas dia tu dinamakan tamyiz zat. Boleh baca sebelah ni.
Baik. Ini satu lagi tamyiz nisbah. Nak buat macam ni, nak terang dulu kita baca cepat sikit. Baik. Tamyiz nisbah ataupun dikenali dengan tamyiz jumlah. Apa dia tamyiz nisbah ataupun tamyiz jumlah? Iaitu ma rafa'a ibhama nisbatin mujmalatin fil kalam sabiq. Itu tamyiz yang menghilangkan ataupun dia mengangkat. Kalau diangkat hilang, dia menghilangkan nisbah, menghilangkan ketidakjelasan nisbah yang mujmalah, yang tidak terperinci, yang tidak diperincikan pada kalam yang sabiq, pada kalam yang telah lepas. Jadi maknanya sebelum tu ada kalam, satu perkataan, ada satu jumlah, tapi jumlah tu tidak jelas penisbahan dia, penisbahan makna. Jadi didatangkan tamyiz untuk menjelaskan. Baik. Tamyiz nisbah terbagi kepada dua. Yang pertama muhawwal, yang kedua ghairu muhawwal. Dan yang muhawwal terbagi kepada tiga: muhawwal anil mubtada, muhawwal anil fa'il, muhawwal anil maf'ul bih. Apa makna muhawwal ni yang kita akan tunjuk contoh dia. Baik. Yang pertama muhawwal anil mubtada. Contoh Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaid lebih cantik daripada kamu. Jumlah kan? Zaid mubtada, lebih cantik daripada kamu. Ajmal khabar, minka muta'alliqun dengan ajmal. Ajmalu minka. Zaid lebih cantik daripada kamu. Lebih cantik apa dia? Nisbah cantik itu. Nisbah cantik kepada Zaid itu, nisbah tu tak jelas. Faham tak? Sekarang ni nisbah ni ibham. Jadi kita perlukan tamyiz untuk mengangkat ketidakjelasan nisbah tersebut. Faham kan? Kalau perkataan tu kalau nak tutup sini, tak datangkan lagi Zaidun ajmalu minka. Zaid lebih cantik daripada kamu. Lebih cantik dari segi apa? Itu nisbah cantik kepada Zaid tu. Jadi nak datangkan tamyiz untuk menghilangkan ketidakjelasan tersebut. Jadi bila nak kata Zaidun ajmalu minka wajhan, Zaid lebih cantik daripada kamu, nisbah muka. Muka lebih cantik. Muka lebih cantik, perangai buruk. Contoh. Jadi nisbah cantik, muka cantik. Jadi dia mengangkat nisbah yang mujmalah. Yang mujmalah, dia ketidakjelasan dan tidak diperincikan nisbah tersebut. Jadi asal perkataan ni, asal perkataan wajhu Zaidin ajmalu minka. Ni asal dia. Wajah Zaid lebih cantik daripada kamu. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Nampak Sini jelas. Okey. Wajhu Zaidin ajmalu minka. Kemudian dia buat macam mana? Yang ni jelas. Lepas tu padam yang mubtada, tinggal ambil Zaid yang tadi mudhaf ilaih, jadikan dia mubtada. Zaidun ajmalu minka. Lepas tu mau datangkan wajhan. Maknanya tamyiz ni dia muhawwal daripada apa? Nak kata apa muhawwal? Dah yang ni dipalingkan daripada mubtada. Dia dipalingkan daripada mubtada. Dia mubtada ni. Mubtada tu kita ambil, jadikan, kita palingkan dia jadi tamyiz. Itu maksudnya muhawwal anil mubtada. Boleh Asalnya dah jelas dah. Tapi bila kita tutup wajah ni, kita buang wajah, ada warak lah. Kenapa sebab kita buat macam tu? Kita akhirkan. Kita tutup, kita buang wajah ni, kita buang mubtada, kita jadikan mudhaf ilaih jadi mubtada. Kemudian di mubtada tu kita jadikan dia sebagai tamyiz.
dinamakan, kalau yang tamyiz tu asal dia mubtada, maka dia termasuk dalam kumpulan yang pertama ni, muhawwal anil mubtada. Tamyiz yang dipalingkan daripada mubtada. Asal dia mubtada, kita jadikan dia tamyiz. Yang kedua ni asal dia fa'il, kita jadikan dia tamyiz. Yang ketiga asal dia maf'ul bih, kita jadikan dia tamyiz. Jadi kita tengok yang kedua. Jadi faham kan? Faham kan? Boleh faham? Yang kedua muhawwal anil fa'il. Contoh, Taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun nafsan. Asal dia apa? Asal dia tabat nafsu Muhammadin. Ni asal dia. Nafsu ni duduk tempat apa? Fa'il. Masuk duduk tempat fa'il. Asal nafsu ni fa'il. Kemudian kita tahwilkan dia. Kita pindahkan dia, kita jadikan dia tamyiz. Dan kita letak Muhammad ni di tempat fa'il. Asalnya dia mudhaf ilaih, kita jadikan dia fa'il. Bila dia jadi fa'il, maka sini jadi Taba lah. Taba Muhammadun nafsan. Jadi kalau tamyiz yang saya fa'il, dia ni muhawwal anil fa'il. Yang ketiga, Al-Quran, wa fajjarna arda uyuna. Wa fajjarna Al-Quran, wa fajjarna al-arda uyuna. Wa fajjarna al-arda uyuna. Asal perkataan ni apa? Wa fajjarna uyuna uyunal ard. Asal dia uyunal ardi. Kami pancarkan mata air yang ada di bumi. Kemudian uyuna ni maf'ulun bih. Kita tukar dia, kita ambil dia, kita letak al-ard tempat dia. Wa fajjarna al-arda, jadi tak adalah. Jadi uyuna ni kita jadikan dia tamyiz. Jadi tamyiz di sini tamyiz muhawwal anil maf'ul bih. Asal dia maf'ul bih. Boleh faham ni? Boleh ya? Ni kena fikir sikit. Cara nak buat dia pun kena fikir sikit. Okay. Kemudian yang ketiga, yang keempat ni ghairul muhawwal ni habis dah. Ghairul muhawwal imtala'a. Ini contoh imtala'al ina'u ma'an. Imtala'al ina'u ma'an. Imtala'al ina'u ma'an, telah penuh, bekas penuh apa? Penuh dengan air ke, penuh dengan susu ke, penuh dengan minyak ke. Jadi dia datangkan mak. Mak ni sebagai tamyiz. Telah penuh bekas, yakni nisbah air. Jadi telah penuh bekas tu, yakni air. Air yang penuh. Ini muhawwal daripada apa ni? Tak muhawwal daripada mana-mana. Faham tak? Tak boleh nak kita kata imtala'a ma'ul ina. Salah. Sebab mak apa ni? Yang ni kena fikir sikit. Imtala'a al-ina ma'an, telah penuh bekas. Bekas tu yang penuh, air yang memenuhi. Faham?
Bukan air tu yang penuh, yang bekas tu penuh. Kita sebut air penuh, tapi sebenarnya bekas yang penuh. Air memenuhi bekas. Itu yang betul dia. Cuma bahasa kita sebut, kita kata air penuh. Tapi yang penuh sebenarnya bekas ke bermin? Bekas yang penuh. Bekas ke bermin? Ya sama. Baik, kita tengok ni. Jadi tu secara ringkas lah. Buatnya tu senang, mudah nampak. Ada dalam ni semua. Baik, tengok kata syarah. Dia nak syarahkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak syarahkan ta'rif. Baik. Mana dia tadi? Faqauluna dan kata kami, al-ismu ma'nahu anna tamyiz la yakunu fi'lan wala harfan. Dia kata isim maknanya bahwasanya tamyiz tu tidak ada fa'il, tidak ada huruf. Jelas. Fa'il tidak isim, bila kata isim mana tamyiz tu tidak ada fa'il, tidak ada huruf. Jangan sekali jumpa perkataan yang ni jumpa fa'il ataupun huruf kita kata tamyiz. Maka salahlah tu. Baik, wa qauluna as-sarih li ikhraj ismil muawwal. Maka kata kami isim yang sarih itu untuk mengeluarkan isim muawwal. Untuk mengeluarkan isim muawwal maknanya isim muawwal tidak termasuk. Tak ada tamyiz isim muawwal. Beza yang kita mengaji sebelum ni, kita mengaji hal semalam, ada isim muawwal. Fa inna tamyiz la yakunu jumlatan wala zarfan. Karena sesungguhnya tamyiz tu tidak ada ia jumlah dan juga zaraf. Tidak ada jumlah, tidak ada zaraf. Bi khilafil hal. Bersalahan dengan hal. Kita mengaji semalam, hal ada yang zaraf, hal ada yang jumlah. Kama sabaqa fi babi, seperti mana yang telah lalu pada babnya, pada bab hal. Wa qauluna al-mufassiru liman bahama min al-dhawat awin nisabi, dan kata kami tamyiz adalah isim yang menerangkan apa yang tidak nyata daripada zat dan juga nisbah. Yushiru, kata kami itu, ni dia punya khabar dia, mengisyaratkan kepada bahwasanya anna tamyiza ala nau'ain. Isyarat kepada tamyiz di atas dua jenis. Yang pertama tamyizuz zati. Yang pertama dinamakan tamyiz zat, wasani tamyizun nisbah. Ada dua jenis tamyiz. Lepas tu dia nak terangkan kedua-dua jenis tamyiz ni. Wa amma tamyizuz zat wa yusamma aidan tamyizal mufrad. Adapun tamyiz zat dan dinamakan juga tamyiz mufrad. Fahuwa ma rafa'a ibham ismin madhkurin qablahu mujmalil haqiqah. Iaitu barang, yakni tamyiz yang mengangkat, yang menghilangkan ketidakjelasan isim yang disebut sebelumnya, yang mana isim tersebut yang ijmal hakikat dia. Hakikat dia ijmal, maknanya tidak diperincikan. Wa yakunu, dan adalah tamyiz ni, tamyiz zat ataupun tamyiz mufrad ni, ba'dal adat. Dia selepas adat. Wa yakunu ba'dal adadi, selepas adat, selepas bilangan. Selepas daripada bilangan. Contohnya nahu qauli ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Jadi ahada asyara tu bilangan. Tak jelas tu. Kalau dia sebut inni ra'aitu ahada asyara, aku lihat sebelah apa? Jadi didatangkan kaukaba itu sebagai tamyiz menjelaskan 11 yang dilihat. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Syahra tu tamyiz. Tamyiz bagi 12. Tu bilangan. Au ba'dal maqadir, ataupun tamyiz ni dia datang selepas maqadir, ukuran-ukuran daripada minal mauzunat, daripada benda-benda yang diwazankan, yang ditimbang. Contohnya ishtaraitu ritlan zaitan, aku membeli satu ritil zait. Ataupun makilat. Makilat ni apa dia tu? Kail. Sukatan. Ataupun sesuatu yang disukat. Seperti ishtaraitu irdabban qumhan. Aku telah membeli 12 kilo. Irdabban, satu irdab 12 kilo. Tuan nak cuba takkidkan balik. Ni ada dobit situ.
Ishtaraitu irdabban qumhan, aku telah membeli irdaban, apa dia irdaban? Qumhan, gandum. Awil misahat. Ini nama-nama ukuran lah. Yang ditimbang panggil mauzun, yang disukat panggil makil. Lepas tu masahat ni apa dia? Ada lebih. Ukuran luas. Contohnya ishtara itu faddanan ardon. Aku beli satu faddan. Satu apa? Sebidang lah. Tak ni tak topik ni. Aku beli sebidang. Sebidang apa? Iaitu tanah, ardon. Jadi tamyiz zat pada benda-benda ni lah mudah. Pada bilangan dan juga ukuran. Wa amma tamyizun nisbah, adapun tamyiz nisbah, wa yusamma aidan tamyizal jumlah, dinamakan juga tamyiz jumlah. Fahuwa, dan iaitu tamyiz nisbah tu ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaih, iaitu apa, yakni barang, iaitu tamyiz yang mengangkatkan ketidaknyataan ataupun ketidakjelasan nisbah pada jumlah yang terdahulu atas tamyiz tersebut. Alaihi alama. Wa huwa darban, dan tamyiz nisbah ni ada terbahagi kepada dua. Al-awwal muhawwal wasani ghairu muhawwal. Ini yang tadi kita sebut, yang pertama muhawwal dan yang kedua ghairu muhawwal. Fa ammal muhawwal fa huwa ala thalathati anwa'. Adapun muhawwal maka di atas tiga jenis. An-naw'ul awwal al-muhawwalu 'anil fa'il. Yang pertama al-muhawwal 'anil fa'il, yakni dia punya tamyiz tu asal dia fa'il kemudian dijadikan tamyiz. Contoh, wa dzalika nahwu tafaqqa'a Zaidun syahman. Al-aslu fihi tafaqqa'a syahmu Zaidin. Tafaqqa'a Zaidun syahman. Al-aslu fihi tafaqqa'a syahmu Zaidin. Fa khudhifa al-mudhaf wa huwa syahmun wa uqima al-mudhafu ilaih wa huwa Zaidun muqamahu fartafa irtifa'ahu summa utiya bil mudhafil mahdzuf fantasaba ala tamyiz. Nampak kan? Tu dia terangkan kenapa jadi begitu. Tafaqqa'a syahmu Zaidin. Tafaqqa'a syahmu Zaidin. Ini mudhaf, yang ni mudhaf ilaih. Kemudian dia kata apa? Fa hudhifal mudhaf. Kemudian dihazafkan mudhaf. Wa uqimal mudhafu ilaihi, dan didirikan, diletakkan mudhaf ilaih iaitu Zaid, muqamahu, tempat dia, tempat mudhaf. Bukan Zaid kita pindahkan ke sini. Jadi tafaqqa'a Zaidun. Bila diambil tempat syaham, maka diambil hukum situ juga. Hukum itu tempat fa'il. Fartafa irtifa'ahu, maka dia pun terangkat sebagai irtifa', tempat inilah irtifa'ahu, syaham ni. Dia pun jadi Zaidun. Asal Zaidin, pindah duduk tempat fa'il, kita pindahkan dia ambil hukum fa'il. Tafaqqa'a Zaidun. Tak jelas lagi. Kemudian dia kata apa? Summa utiya bil mudhaf al mahdzuf. Kemudian didatangkan mudhaf yang dihazafkan. Kita datangkan syaham yang dihazafkan ni, jadikan tamyiz. Syahman. Maka dia pun jadi mansub. Fantasaba ada tamyiz. Maka dia pun dinasabkan ada tamyiz. Tafaqqa'a Zaidun syahman. An-naw' tsani al-muhawwal 'anil maf'ul. Naw' yang kedua al-muhawwal 'anil maf'ul, iaitu tamyiz itu adalah daripada asalnya maf'ulun bihi. Kemudian dihazafkan kita jadikan dia tamyiz. Wa dzalika nahwu qaulihi ta'ala wa fajjarnal arda uyuna, dan kami telah memancarkan akan bumi itu
Apa dia? Mendatangkan uyun. Dijelaskan apa memancarkan bumi, yakni mata air. Asalnya asluhu wa fajjarna uyunal ardi fafu'ila fihi mislu ma sabaq. Maka dilakukan padanya seperti apa yang telah lalu. Jadi dia bagi contoh tadi. Buang al-ard, buang uyun, lepas tu al-ard letak tempat uyun. Kemudian kita datangkan uyun di belakang, jadi tamyiz. An-naw' usani al-muhawwal anil mubtada. An-naw' usani al-muhawwal anil mubtada, yakni tamyiz asalnya adalah mubtada. Wa dzalika nahwu qaulihi ta'ala ana aktsaru minka mala. Aku lebih banyak daripada kamu nisbah harta. Surah Al-Kahfi. Wa asluhu mali aktsaru min malika. Hartaku lebih banyak daripada harta kamu, tu asal perkataan. Kemudian hazaf apa? Fahudhifal mudhaf. Mudhaf dia apa dia Umay? Wa huwal mal. Mali, mal mudhaf, ya mudhaf ilaih. Buang mal, dihazafkan mudhaf. Maka tinggallah ya dhamir, dhamir mutakallim. Jadi dhamir mutakallim bila nak duduk seorang-seorang dia kena pakai ana. Wa uqimal mudhaf ilaih wa huwa ad-dhamir alladhi huwa ya'ul mutakallim. Maka didirikan mudhaf ilaih duduk di tempat mudhaf yang dihazafkan tadi. Uqimal mudhaf muqamahu, pada tempat mudhaf. Fartafa irtifa'ahu wan fasala. Maka dia pun terangkat sebagai terangkatnya mudhaf tadi, iaitu tempat fa'il, tempat mubtada, wan fasala, dan dia terasinglah tadi domain muttasil. Dan ini dia jadi domain munfasil. Maka domain munfasil kena guna ana. Lianna ya al-mutakallim dhamirun muttasilun kama arafta wa huwa la yubtada'u bihi. Baik. Domain muttasil takrif apa Umar? Ingat kira? Domain muttasil. Ha? Apa tak ada domain muttasil dan juga domain munfasil? Mala. Syed, apa dia Syed? Tak ingat lupa semua. Cuti. Ya. Ingat. Lagu ingat. Syawal. Boleh. Ingat lupa habis lah. Masuk depan tinggal belakang ni. Nabil? Domain muttasil. Fahmi? Okay, tamam. Domain muttasil dah. Muttasil. Yubda apa? Mala yubda'u. Itu lah. Bihi. Betul? Kalam. Betul? Tak ada habis lah. Oh ni, mana Mei? Ya. Ba ingat apa? Ingat. Domain muttasil. Ma la yubtada'u. Betul? Aywa. Ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa'u ba'da illa fi ikhtiyar ataupun fi halatil ikhtiyar. Munfasil lawan dia ma yubtada'u bihil kalam
wa yaqa'u ba'da illa fi hali al-ikhtiyar. Ni dah tolong ni, wa huwa la yubtada'u bihi. Dhamir muttasil kita tak boleh mulakan dengannya perkataan ataupun al-kalam. Tak boleh kata ya. Tak ada orang kata ya zahibun ila dukan. Nak kata aku, mesti kena kata ana, sebab ana dhamir munfasil. Ya dhamir muttasil. Tak boleh nak guna dhamir muttasil untuk mulakan percakapan. Jadi sini ya mutakallim dhamir muttasil. Jadi bila kita dah ceraikan dengan mudhaf ilaih, mudhaf dengan dia jadi mudhaf ilaih. Kita ceraikan mudhaf ilaih daripada dia nak duduk seorang-seorang. Jadi sekarang ni dia jadi dhamir munfasil, sebab dia tak boleh jadi dhamir muttasil, tak boleh duduk seorang-seorang dia. Dia tak boleh mula cakapan dengannya. Baik. Wa huwa la yubtada'u bihi. Dhamir muttasil dia kata kama arafta wa huwa la yubtada'u bihi. Seperti mana yang kamu tahu. Wa nasita tambah satu lagi. Wa huwa la yubtada'u bihi, dan apa ni, dia tidak dimulakan dengannya. Summa ji'a bil mudhaf al mahdzuf. Kemudian didatangkan dengan mudhaf yang mahdzuf. Faju'ila tamyizan. Tak kat belakang sekali. Fasara kama tara, maka jadilah ia seperti mana yang kamu lihat. Ana aksaru minka malan. Asalnya mali aksaru min malika. Wa amma ghairul muhawwali fa nahwu imtala al-ina'u ma'a. Adapun ghairul muhawwal, nauk yang kedua, apa ni, yang kedua daripada tamyiz nisbah, iaitu yang ghairul muhawwal. Ini tidak daripada mana-mana. Bukan asalnya fa'il, bukan asalnya maf'ul, dan bukan asalnya mubtada. Itu contohnya in imtala al-ina'u ma'a. Penuh oleh bekas tu. Penuh apa? Ma'an, penuh air. Kalau nak kata minyak, sebut minyak. Imtal al-ina'u zaitan. Imtal al-ina'u labanan. Contoh. Bolehkah kita kata imtala'a ma'ul ina? Tak boleh. Sebab apa? Li'annal ma' mali'. Mali'un yang memenuhkan. Air yang memenuhkan sesuatu. Faham tak? Air yang memenuhkan sesuatu. Adapun bekas tu dia dipenuhi. Kita cakap penuh air, tapi sebenarnya penuh cawan. Penuh cawan dengan air ni. Air ni yang memenuhkan cawan. Mana boleh penuh air? Faham tak? Air penuh. Macam mana air penuh? Baik. Itu perkataan lah. Semua kita sebut macam tu. Air penuh. Tapi hakikat dia bukan air yang penuh. Bekas yang penuh dengan air. Semua percakapan kita sebut macam tu. Syurutut tamyiz. Baik. Faham tak? Ada soalan? Tak, kita teruskan syurutut tamyiz sikit lagi. Syurutut tamyiz qala wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ni macam lebih kurang macam semalam ya. Apa ni, dan tidak ada ia, yakni tamyiz huwa, dhamir huwa dalam yakun kembali kepada tamyiz, dan tidak ada tamyiz kecuali nakirah. Sama macam hal semalam. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak ada tamyiz kecuali selepas sempurna kalam. Apa maksud selepas sempurna kalam? Kalam kita dah sebut dah, ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah mestilah mubtada, dah ada khabar, lepas tu datang tamyiz. Kalau jumlah fi'liyah kita tengok dulu, fa'il tu fa'il muta'addi ataupun fa'il lazim. Kalau fa'il lazim ada fa'il, ada fa'il, lepas tu datang tamyiz. Kalau fa'il muta'addi ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, lepas tu datang tamyiz. Dah sempurna kalam. Ba'da tamamil kalam. Wa aqulu, kata syarah, yushtaratu fit tamyiz an yakuna nakiratan. Disyaratkan pada tamyiz bahawa adalah ia tu nakirah.
fala yajuzu an yakuna ma'rifatan, dan tidak harus bahawa tamyiz itu jadi ma'rifah. Lepas tu kalau ada orang nak iktirad, kritik, tentu ada ada qaulu syair, perkataan syair tamyiz daripada ma'rifah. Ni dia nak jawab balik. Wa amma qaulu syair, adapun perkataan seorang penyair, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amri. Syahid kita dekat an nafsa, itu jadi tamyiz, tapi ada alif lam. Alif lam. Okay. Baik, dia nak jawab lah ni. Wa amma qaulu syair fa inna qaulahu an-nafsa tamyizun wa laysa al-hadhihi al-mu'arri wa laysa al-hadhihi al-mu'arrifa ta hatta bukanlah al ini al-mu'arrifah, al yang berfungsi sebagai memakrifahkan. Al ada banyak. Bukan saja ada al yang memakrifahkan, tapi ada al ziyadah, dan ada al dengan mana allazi. Ada al dengan mana allazi. Hatta yalzamu minhu maji'ut tamyiz ma'rifatan, sehingga lazim daripadanya datangnya tamyiz ma'rifatan, datangnya tamyiz dalam keadaan ma'rifah. Bal hiya zaidatun, bahkan alif lam ni zaidah, la tufidu ma dakhalat alaihi ta'rifan, bahkan alif lam ini alif lam yang zaidah, dia tidak memberi faham, la tufi, tak memberi faedah apa yang dia masuk ke atasnya, tidak memberi faedah takrif. Maknanya payah sikit dalam tu, dia tidak memberi faedah takrif bagi isim yang alif lam tu masuk pada kalimah tersebut. Sebab alif lam dia bila dia masuk atas isim, jadi isim tu jadi ma'rifah asal nakirah. Tapi alif lam di sini alif lam zaidah. Bila alif lam zaidah, dia tidak memberi faedah ma'rifah bagi isim yang ada alif lam tu. Fahuwa nakirah, maka kataan an-nafsa tu nakirah juga, wa huwa muwafiqun lima zakarna minasyarti. Wala yajuzu fit tamyiz an yataqaddama ala amilihi, dan tidak harus pada tamyiz bahawa dia terdahulu atas amil dia. Bal la yaji'u illa ba'da tamamil kalam, bahkan dia tidak datang kecuali selepas sempurna kalam. Ai ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu wal mubtada'i khabarahu, yakni selepas sempurna ambil fa'il akan fa'il dia, dan mubtada akan khabar. Fa'il dah ada fa'il, mubtada dah ada khabar, lepas tu barulah datang tamyiz. Bismillah. Dan di sinilah kalau tengok kitab-kitab lain, dia akan perbahaskan adat. Tu sikitlah masuk sampingan ataupun selingan. Mereka sebut contohnya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba ni jadi tamyiz. Kaukaba ni jadi tamyiz. Jadi bilangan ni dia akan kalau dalam kitab dia akan tengoklah, dia akan perbahagikan dulu.
Satu dengan dua itu 3 hingga 9. Itu 10. 10 ada dua keadaan. 10 dan juga 10, lepas tu 100 dan yang 100 dan 200, 300 semua tu lah. Baik, kalau 1 dengan 2 dari segi nombor ini tak ada masalah. 1 macam mana? Tak. Tak apa kalau contohnya masuk bab adat sikit. Kalau 1 dengan 2 dia akan ikut, tak ada masalah. Ra'aitu rajulan wahidan ataupun ra'aitu rajulaini isnain. Isnain. Ini tak apa. 1 dengan 2 tidak ada masalah. Cuma masalah dekat 3 dan 9. 3 hingga 9. Contoh nak kata qara'tu salasata kutubin. Qara'tu salasata kutubin. Ini tamyiz. Ini jadi tamyiz. Dan tamyiz di sini 3 sampai 9. Tamyiz dia jamak dan dia jadi majrur. Dia jadi majrur. Ini faham tak? Lepas tu dia panjang sikit terang ni. Nak terangkan pasal taknis dengan tazkir. Nak letak salah sata ke salah satu? Ni nak terang lah. Salah sa ke salah satu? Dekat adat ni, kita nak letak muzakkar ke muannas, itu dengan melihat kepada makdud. Ini makdud yang dikira. Ini adat nombor tu, bilangan. Ini yang dibilang makdud. Jadi untuk nak letakkan salasa atau salasa ke ataupun salasun ke ataupun salasatun ke, kita tengok pada makdud, tengok pada apa yang dibilang. Tengok apa yang dibilang ketika mufrad. Kalau apa yang dibilang ketika mufrad muzakkar, contohnya kutub. Kutub muzakkar dia mufrad dia apa? Kitab. Muzakkar kan? Jadi dia punya adat dia muannas. Dia berbeza. Contoh salas dalam Quran apa? Salasa layalin. Salasa layalin. Kenapa salasa layalin? Layali jamak daripada Lailah. Lailah muannas. Jadi dia punya makdud muannas ketika mufrad. Jadi adat dia muzakkar. Dia berbeza. Sebab tu samaniyata ayyamin. Samaniyata ayyaman dalam Quran. Samaniyata ayyam. Kenapa samaniyata ayyam? Sebab ayyam dia punya mufrad dia yaum. Yaum muzakkar, samaniyah muannas. Dia berbeza lawan. Ini 3 sampai 9. Dia punya tamyiz dia apa ni, majrur, jamak dan dia dijarkan. Keadaan jar. Semua nak sebut sini lah ni. Ni dia punya tamyiz dia, ada kena-mengena.
Tamiznya yang ni majrur. Dia tidak apa ni mansub, dia majrur. Lepas tu adat dia ni kena tengok makdud. Nak letak muzakkar ke muannas. Selalunya adat ni contoh banyak ah. Lepas tu 10 dia ada dua keadaan. Sama ada dia mufrad ataupun murakkab. Ketika mufrad sama macam tadi 3 dengan 9. Maksudnya asyaratu ayyam. Ini mufrad. Kalau murakkab apa ni? 11, 12, 13 sampai 19 tu panggil murakkab. Itu kita panggil murakkab. Dia bergabung, dia tersusun. Tapi 11, 12 istisna. Adapun 13 sampai 19 ini mabni. 13 sampai 19 mabni. Ini murakkab ni 13 sampai 19. Dia mabni ala fathun juz'ain. Ni seringan je nak tunjuk betul apa, cuba tengok yang kitab-kitab lain. 13 sampai 19 mabni ala fathun juz'ain. Contohnya salasa fil fasli. Contohnya dalam kelas itu ada salasata asyara taliban. Ini tamyiz. Tamyiz dia mansub ketika ni. Ataupun fil fasli salasa asyrata. Ini mansub. Yang ni mansub juga. Yang ni mabni. Talibatan. Apa mana nampak beza kat sini? Ha? Sama tak dengan kita mengaji 3 dengan 9 ni? Ha? Dia ni dia takkan sama. Kalau talibah tamyiz ni muannas, dia akan muzakkar. Dia akan jadi salasa asyrata. Tapi ini sama. Kalau murakkab dia sama. Dia muannas. Ini muzakkar. Tapi bilangan tu, adat awal tu dia tak sama. Dia akan menyalahi yang ni. Dia akan jadi salasata asyara taliban. Ini muannas, yang ni muzakkar. Dia tak sama situ. Tunjuk ni lah. Lepas tu bab asyara. Lepas tu asyrata boleh, asyarata pun boleh. Ya juz. Dua-dua boleh. Asyarata ataupun asyrata. Dua-dua boleh. Nah, kita sini dia punya tamyiz dia mansub. Tadi tamyiz dia majrur. Begitu juga bila 100, 1000, 2000 tamyiz dia pun majrur. Tapi yang sana majrur mufrad kan jamak. Salasumiati kitabin. 100 yang rata-rata itu tak jana majrur dan apa ni mufrad. Ingat dah lah. Dah salah apa betul. Tuan-tuannya dibincang lagi nak masalah ni, ada sebut tentang kam yang menunjukkan tentang bilangan lah. Kam khabariyah, kam istifhamiyah. Itu pun menunjukkan tentang bilangan juga. Lepas tu ada beberapa apa ni yang perlu apa tahu lah. Ada beberapa kalimat yang menunjukkan atas bilangan. Contohnya naif ataupun bid'un. Dan ada jumpa bid'un sinin. Bid'un sinin apa maksud dengan bid'un? Maksud naif.
Tu tengok dalam kitab lain. Kitab yang lebih besar lah. Lepas tu kalau semalam tentang hal lupa sebut dalam dia tak sebut dalam kitab ni ada perbahasan apa ni tentang hal, sama ada hal tu hal muakkidah ataupun hal ghairu muakkidah. Lepas tu ada hal nama dia hal mutaradifah ataupun hal mutadakhilah. Semua tu dalam kitab lain, tak sebut dalam ni. Jadi ini sebagai tapak lah, tapak untuk pemula. Untuk pemula. Tapi kalau kita masuk nak baca-baca kalau dengan kitab ni, insya-Allah lah boleh lah kalau betul-betul dah fahami kitab ni, nak membaca tu boleh. Tapi dari segi nak mengikut perbahasan ulama, lupa tengok syarah-syarah dia sebut apa ni hal tiba-tiba masuk kata hal ni muakkidah, hal ni mutadakhilah, mutaradifah, apa dia yang dia masukkan. Tu kena lebih lagi ya, baca yang lain pula lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.